Nahmadu wa nisallimul asil karim amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maksudnya Al-Fatihah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai sekian alam ini. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Lepaslah kami daripada melintas di sirat. Allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sungguhnya Allah melihara daripada orang yang disesatkan. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Remaja dan pemuda adalah sangat penting. Ia adalah bakal keadaan suatu negara itu bergantung pada remaja dan pemudanya. Kalau remaja dan pemuda berusaha baiki dirinya sendiri, Allah SWT sangat suka. Maksud seseorang memasuki universiti adalah untuk memperoleh ijazah. Tapi ada juga aktiviti lain di dalamnya. Jika pelajar itu tumpu kepada maksudnya sambil juga mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti lain, dia seorang yang disanjung. Tapi kalau dia tidak tumpu kepada maksud dan hanya melibatkan diri dengan aktiviti lain sahaja, dia akan gagal. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menghantar kita ke dunia ini. Ada maksud dan ada juga keperluan. Maksud kita adalah untuk bersedia untuk di akhirat. Masa dalam dunia ni begitu sekejap. Seperti dalam universiti juga sekejap. Dalam masa yang sekejap ini kita perlu patuh kepada undang-undang tertentu. Dan selepas itu masa depan kita terang. Pergi mana-mana universiti lah. Kalau di Malaysia pun ni mesti ada dia punya fikir man. Soal pelajar yang buat usaha agama, kemudian ajak pelajar lain untuk ikut dia pergi ke markas. Kerana apa tempat dia bahawa kalau nak menuntut ilmu ni tak boleh di surau saja. Ada maulana lagi besar di markas tu. Jom dia tazkiyah diri sendiri, tazkiyah orang lain, supaya apa yang dia belajar tu orang lain pun dapat tu sama. Ada cerita sekumpulan pelajar berseronok-seronok dan berkelah dan berperahu. Mereka bertanya kepada orang perahu, adakah tuan belajar fizik? Siapa belajar fizik? Fizik. Tidak jawabnya. Adakah tuan belajar ilmu alam? Tidak. Dia kata tidak. Dan seterusnya mereka berkata kepada orang tua itu, tuan sia-siakan separuh kehidupan tuan. Perahu itu tengah bercakap dalam perahu itu. Perahu itu kemudian sampai ke kawasan yang arus yang sangat kuat. Orang itu bertanya, "Lah kamu belajar berenang?" "Tidak." Orang itu tanya, "Tidak, tak belajar berenang." "Kamu telah sia-siakan seluruh hidup kamu." Kata orang tua itu sambil terjun dan terus berenang
ke dalamnya. Persoalannya, adakah kita belajar agama dalam diri kita juga mempelajari perkara lain? Kita belajar, pergi universiti, belajar yang sekular belajar. Agama pun kita belajar. Tapi persoalannya, adakah kita belajar agama atau belajar perkara-perkara lain? Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 soalan dalam kubur. Pertama, siapa Rabb kamu? Siapa Tuhan kamu? Kedua, apa agama kamu? Dan ketiga, diberi gambar Rasulullah SAW. Kemudian dia akan ditanya, adakah kamu kenal orang ini? Ada 3 soalan dalam kubur. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Apa ikutan kamu? Kemudian akan ditunjukkan wajah Rasulullah SAW dalam keadaan janggut yang panjang di dalam kubur. Kita kena bersiap untuk soalan-soalan ini. Jika dalam peperiksaan di mana soalan dan jawapan diberi, kita mesti gagal kerana tak buat persiapan, maka rugikah kita. Begitu juga ada 5 soalan di akhirat yang semua orang tak terlepas dari menjawabnya. Bagaimana kamu habiskan kehidupan kamu? Bagaimana kamu habiskan masa muda kamu? Bagaimana kamu dapat harta? Bagaimana kamu belanjakan harta? Dan adakah kamu amal benda apa yang kamu tahu? Untuk bersedia untuk akhirat, tidak memerlukan apa-apa kebendaan dan tak perlu tinggalkan apa-apa. Islam adalah agama fitrah. Islam mudah dan mengajarkan pemudahannya, seperti yang diberitahu oleh sahabat radhiyallahu anhu yang pergi dakwah satu negara. Mereka mengajak manusia daripada sembah manusia kepada sembah Allah Subhanahu wa taala, daripada ketakadilan agama lain kepada keadilan Islam, dan daripada kesempitan dunia dan kepada keluasannya. Keadilan Islam dan kesempitan dunia. Bila kita masuk universiti, macam-macam kita boleh jumpa. Ada orang yang ikut berbagai aliran. Mana yang Allah SWT pilih, itulah yang kita perlu ikuti. Kita kena ingat tujuan hidup. Orang yang paling bijak adalah orang yang ingat mati dan bersiap untuknya. Orang bodoh lah yang lupa akhirat untuk dunia. Tuan-tuan Allah SWT, jadi apa kita perlu buat? Kita tak perlu tinggalkan apa-apa. Kita cuma perlu ubah suai kehidupan kita supaya mengikut perintah Allah SWT dari sunnah Rasulullah SAW. Daya yang menolak kita untuk buat ini adalah daya iman. Ia dinamakan daya iman. Seorang radhiyallahu anhu mempunyai iman yang kuat, jadi mereka amal semua perintah Allah SWT. Dan setiap sunnah kepada mereka adalah lebih berharga daripada nyawa mereka. Kita perlu usahakan iman kita. Kita kena yakin bahawa dengan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi SAW, kita perlu dapat kejayaan dunia dan akhirat. Ini tak boleh didapati dari buku. Kita kena belajar keluar ke jalan Allah SWT, lakukan korban untuk agama. Dengan untuk itu dapat kita hidayah dan iman. Di tempat kami, alhamdulillah, usaha ini telah berjalan. Dan kami sarankan supaya pelajar-pelajar beri masa 4 bulan selepas habis belajar, dan 40 hari dalam masa cuti setiap tahun, dan perbanyak masa yang boleh diberikan. InsyaAllah, apa yang baik sampaikan, apa yang tak baik adalah dari kesalahan saya sendiri. Dan semoga Allah SWT beri saya taufik hidayah untuk kita dapat amal bersama-sama. Kita tutup dengan tasbih kibarah, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.